Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Cik Yusof ya? Ya, saya. Jemput masuk Cik Yusof. Boleh jemput dulu lah Cik Yusof. Cik Yusof boleh sisakan diri dulu. Kalau ada sebarang masalah ke rasa tak selesa atau permintaan yang lain boleh beritahu saya lah, insyaAllah. Saya cuba usahakan mana yang saya mampu lah. Baik. Lepas tu selain Cik Yusof pun rasa haus ke tekak tak selesa, sini ada air lah, boleh Cik Yusof minum. Baik. Okay. Cik Yusof daripada mana ni? Saya daripada kelas. Oh, daripada kelas. Daripada kelas datang ke sini naik apa? Saya naik motor. Oh, motor. Cik Yusof memang berminat bawa motosikal ke macam mana? Sebab dekat kampus senang sikit nak bawa motor, nak parking semua senang. Betul juga ya. Sebab kalau kereta kan nanti kalau pagi kelas jam pula kan? Betul. Okay. Ni Cik Yusof dah makan? Belum, sebab tadi lepas kelas saya terus datang ke sini. Lepas Tapi habis ni baru saya pergi makan. tapi dah sarapan lah ya? Dah sarapan dah. Lepas habis sesi kaunseling ni Cik Yusof pergi makan lah? Betul. Okey. Sekarang ni saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Imran Haji bin Jainuri. Saya adalah kaunselor Cik Yusof pada hari ini. Di mana tugas saya adalah untuk membimbing Cik Yusof tentang segala masalah yang Cik Yusof hadapi. Dan Cik Yusof pula adalah sebagai klien saya. Dan tugas Cik Yusof adalah untuk menceritakan kepada saya masalah yang Cik Yusof hadapi. Okey? Baik. Jadi Cik Yusof faham kat situ. Okey, Cik Yusof ni kali pertama ke datang ke sesi kaunseling ke pernah ada pengalaman datang ke sesi kaunseling sebelum ni tapi dengan kaunselor yang lain ke? Tak, ini pertama kali saya datang pada kaunseling. Pertama kali. Jadi memandangkan pertama kali Cik Yusof datang ke sesi kaunseling, jadi saya akan ceritalah sedikit sebanyak mengenai perkara-perkara yang Cik Yusof perlu tahulah mengenai sesi kaunseling kita hari ini. Okey. Apa yang kita buat ni Cik Yusof adalah sesi kaunseling individu, iaitu ia berlaku di antara dua pihak, iaitu saya sebagai kaunselor Cik Yusof pada hari ini dan juga Cik Yusof sebagai klien saya pada hari ini. Baik, faham. Okey, jadi tempoh masa yang akan kita lakukan sesi kaunseling ni adalah selama 45 minit sehingga 1 jam. Di mana di akhir sesi kaunseling ni kita akan lihat sama ada kita perlu lanjutkan sesi kaunseling kita ke fasa seterusnya ataupun kita boleh tamatkan sesi kaunseling kita hari ini juga. Baik. Jadi Cik Yusof faham? Faham. Okey. Untuk pengetahuan Cik Yusof juga, sesi kaunseling kita ni yang kita bicarakan ni adalah di bawah akta kerahsiaan. Jadi segala perbincangan kita pada hari ini, Cik Yusof jangan risau, saya tak akan viralkan atau saya tak akan post kat social media semua pasal mengenai apa benda yang kita bincang dalam sesi kaunseling ni. Namun Cik Yusof pun kena tahu juga, ia mempunyai keberangkalian apa perkara yang kita bincangkan ni boleh dikeluarkan melalui 3 perkara. Okey. Yang perkara yang pertama adalah Cik Yusof nak mencederakan atau bunuh diri Cik Yusof sendiri. Mencederakan diri Cik Yusof sendiri. Ini bukan main-main tau. Ini betul-betulnya, bukan sekadar cakap. Yang buat betul-betulnya. Okey. Yang kedua adalah Cik Yusof nak mencederakan diri orang lain. Contoh seperti keluarga, kawan-kawan dan sebagainya. Ini pun bukan cakap-cakap atau niat saja. Ini betul-betul punya. Baik. Okey. Yang ketiga adalah di bawah perintah mahkamah. Okey, selain itu Cik Yusof jangan risaulah. Segala perkara yang kita bincangkan itu adalah di bawah tanggungjawab saya sebagai kaunselor. Okey. Tapi Cik Yusof jangan risau. Segala maklumat yang saya salurkan pada pihak ketiga tersebut adalah dengan kadar minima sahaja, mengikut keperluan kes. Okey, jadi saya nak tanya, Cik Yusof setuju ke kalau kita teruskan sesi kaunseling kita? Ya, saya setuju. Okey, Cik Yusof setuju ya. Okey, jadi saya akan bagi consent form ni kat Cik Yusof. Cik Yusof perlu bacalah sedikit sebanyak mengenai perkara atau kriteria yang akan ada dalam sesi kaunseling kita pada hari ini. Okey, saya dah sign. Okey. Okey, sudah sign. Cik Yusof pun dah isi kan consent form tu. Jadi saya beranggap bahawa Cik Yusof pun setuju untuk melanjutkan sesi kaunseling kita pada hari ini ya. Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi kaunseling kita ni, saya pun naklah berkenalan juga dengan Cik Yusof. Orang ni macam mana, nak panggil apa, mungkin tak selesa panggil Cik Yusof, mungkin ada nama glamour yang Cik Yusof ingin saya panggil. Lepas tu tinggal dekat mana. Cik Yusof dah berkahwin ke belum? Belum. Belum. Kalau belum kahwin, ceritalah pasal parents. Cik Yusof ada berapa adik-beradik, Cik Yusof anak ke berapa, sekarang tengah buat apa ke, belajar ke kerja ke, boleh Cik Yusof? Boleh. Jadi nama saya Yusof.
ada orang kawan-kawan panggil saya Joe, bergantung kepada keadaan dan kawasan lah. Jadi saya sekarang seorang student, saya belajar di UiTM Puncak Alam. Saya mengambil jurusan pendidikan jasmani dan kesihatan dalam bidang education. Dan saya adalah 5 daripada 6 adik-beradik lah. Saya ada 2 adik-beradik lelaki dan 5 adik-beradik perempuan. Hobi saya suka memancing dan saya suka buat senaman lah. Jadi sukan yang saya main adalah silat olahraga. Dan sekarang saya sedang berehat lah untuk join mana-mana game. Dan baru-baru ni saya baru balik umrah lah. Itulah sedikit semangat tentang diri saya buat masa ni. Cik Yusof pergi umrah berapa hari? Saya pergi 12 hari. 12 hari? Lama juga lah, seminggu lebih lah kan? Betul. Dekat 2 minggu lah. Betul. Cik Yusof pergi ada agensi mana? Saya pergi dengan Andalusia. Andalusia. Seronok ke pergi umrah sana? Alhamdulillah lah, pengalaman yang baru bila kita pergi umrah ni. Dia pergi ke Mekah dan juga Madinah kan? Ya, betul. Berapa hari di Mekah, berapa hari di Madinah? Saya lebih kurang 6 hari lah. Half-half lah selama 12 hari. InsyaAllah lah, saya doakan Cik Yusof dapat umrah yang mabrur lah. InsyaAllah, terima kasih. Okey, Encik Yusof. Jadi saya tadi telah tanya sedikit sebanyak tentang peribadi hal tentang Encik Yusof. Jadi sekarang ni kita akan pergi ke stage seterusnya, iaitu kita nak pergi lebih mendalam tentang keadaan Encik Yusof. Jadi sejak kebelakangan ni, apa yang sedang bermain di fikiran Encik Yusof yang membuatkan Encik Yusof agak sedikit terganggu, yang mencetuskan Encik Yusof untuk hadir pada sesi kaunseling pada hari ini? Boleh Encik Yusof ceritakan sedikit sebanyak tentang apa yang sedang bermain di fikiran? Boleh. Sebenarnya benda yang mengganggu fikiran saya baru-baru ni adalah saya ada seorang classmate, kawan sekelas saya, lelaki lah, saya spesifikkan lelaki. Dia sekumpulan lelaki dalam kawan kelas saya. Saya ada masalah untuk berinteraksi, iaitu bila saya macam nak cuba interaksi dengan diorang, macam ada satu sempadan, macam diorang macam, saya macam kena pulang. Tapi ia berlaku di antara saya dengan sekumpulan budak lelaki kelas saya saja. Tapi kalau dengan budak perempuan, okey sajalah. Tapi dengan lelaki, tu je lah saya nampak macam ada satu barrier. Macam saya nak berkomunikasi, contoh saya ada buat assignment ke, saya nak cuba buat perbincangan ke, kalau ada perbincangan apa-apa ke, macam ada satu limitation, macam ada satu benda block. Jadi antara Cik Yusof dan kawan-kawan tu ada satu barrier yang menghalang Cik Yusof daripada berada dalam keadaan selesa bersama mereka, betul? Ya, betul. Dah berapa lama benda ni berlaku, Cik Yusof? Sekarang saya semester 6. Perkara ni berlaku semenjak semester 3 saja lagi. Semester 3, tapi semester 3 tu saya cuba berfikiran baik, saya cuba berhusnuzon. Tapi semakin lama ia bawa, semakin lama saya nampak benda tu semakin macam gawat lah, ataupun semakin teruk benda tu terjadi. Jadi benda tu yang baru-baru ni macam mengganggu fikiran saya dan membuat saya rasa sedikit tertekan, anxiety, macam-macam. Rasa macam nak menyendiri pada. Jadi perkara ni telah berlaku selama 3 bulan dan keadaan semakin, kita boleh kata semakin teruk lah. Dan ia telah mengganggu secara emosional diri Cik Yusof. Faham? Betul. Jadi apakah matlamat yang Cik Yusof nak capai apabila Cik Yusof hadir pada sesi kaunseling kali ini? Matlamat yang saya nak capai pada akhir sesi kaunseling ni, kalau boleh saya nak ada satu jalan saya ataupun satu solusi yang boleh buatkan saya dengan sekumpulan kawan lelaki sekelas saya itu boleh dapat satu hubungan yang bagus lah, hubungan yang baik, tak macam yang sebelum ni. Maksudnya tak ada satu sepadan yang boleh yang buatkan saya tu jadi awkward lah bila menyembang atau berkomunikasi dengan diorang lah. Saya nak tanya, pada semester 1 sehingga semester 3, bagaimana keadaan Cik Yusof dan kawan-kawan? Pada waktu semester awal tersebut, saya tak nampak sangat benda tu berlaku sebab time tu kita orang kelas secara online. Dia maksudnya kelas melalui Google Meet. Jadi saya tak nampak sangat benda tu sebab
ia bukan secara bersemuka, bukan saya tengok depan eye to eye contact, jadi saya tak nampak perasaan benda yang awkward tu. Jadi benda tu just WhatsApp, just Google Meet pun kalau meeting pun tutup kamera, jadi tak nampak sangatlah semua benda tu. Jadi bila dah masuk kampus pada semester ketiga, bila dah bersuara kenal, perkara ni berlaku sedikit demi sedikit lah. Ya, betul. Faham. Jadi matlamat Cik Yusof secara ringkasnya, Cik Yusof nak perbaiki kembali semula keadaan Cik Yusof bersama kawan-kawan lah. Ya, dan betul. Cik Yusof nak mendapatkan healthy friendship Cik Yusof bersama kawan-kawan. Betul? Betul. Okay. Jadi Cik Yusof rasa adakah matlamat Cik Yusof ni dapat dicapai dalam sesi kali ini? Saya percaya lah. Dalam akhir sesi kaunseling ni, matlamat yang saya nak tu capai, sebab saya rasa kalau saya fikir dari segi logiknya benda tu relevan lah. Dan cuma saya seorang, sebab saya benda ni saya hadap seorang, jadi mungkin saya tak jumpa satu solusi yang terbaik buat saya untuk saya tangani benda masalah yang saya hadapi. Betul. Dan pada pendapat saya, matlamat Cik Yusof ni agak relevan kerana ia tidak memerlukan wang ringgit ataupun effort yang banyak untuk Cik Yusof lakukan supaya Cik Yusof dapat memperbaiki semula relationship Cik Yusof bersama kawan-kawan. Jadi Cik Yusof, ada apa-apa lagi yang Cik Yusof ingin kongsikan tentang masalah Cik Yusof dan bersama kawan Cik Yusof? Dari segi layanan mereka ataupun sedikit gosip-gosip yang Cik Yusof dengar bila Cik Yusof tidak berada di kelas, ataupun sebenarnya ini cuma tanggapan Cik Yusof terhadap mereka, tapi sebenarnya mereka hanyalah okey saja dengan Cik Yusof. Apa kata Cik Yusof? Saya tak pastilah benda tu sebagai tanggapan saya sahaja atau apa-apa, tapi saya ada macam benda ni saya perasan macam ada satu, kadang-kadang ada satu, macam ada seorang dua lah, macam bila ada satu saya macam berkomunikasi ataupun saya ada buat macam benda salah ke, macam benda tu dia jadi besar sangat. Macam saya ni buat satu kesalahan yang sangat besar, macam dia marah saya dengan macam marah betul-betul, macam tengking macam tu, macam sampai mengeluarkan kata-kata yang kesat, seperti saya macam buat satu benda yang teruk, padahal saya rasa benda tu macam simple mistake lah, macam benda kecil je sebenarnya. Faham. Jadi adakah semua kawan-kawan Cik Yusof macam tu ataupun segelintir daripada mereka sahaja? Segelintir daripada sekumpulan lelaki tersebut lah. Segelintir sahajalah, bukan semua. Sahaja, bukan semua. Jadi saya merasakan bahawa mungkin masalah ni berpunca daripada mereka sendiri, segelintir daripada mereka, di mana mereka memang ada sifat yang negatif pada diri mereka, ataupun mungkin puncanya daripada diri Cik Yusof sendiri. Jadi kita perlu selongkar lebih dalam untuk kita identify di mana punca yang sebenar supaya kita dapat capai solusinya pada masa akan datang. Jadi Cik Yusof, apakah yang Cik Yusof rasakan ataupun perlukan untuk Cik Yusof capai matlamat yang Cik Yusof nak capai? Saya ada berfikiran untuk bertanya kepada mereka secara berhadapan, iaitu face to face lah, tanya direct. Maksudnya ada sebarang apa masalah ataupun kesalahan yang saya lakukan membuatkan dia berasa sedikit sakit hati ke, ataupun dia terasa hati ke, ada benda perkara yang saya buat tu tanpa saya sedar menyakitkan hati dia orang sehingga dia orang berdendam ke, mungkin benda tu saya tak perasan ke. Saya nak tanya secara berhadapan lah kalau apa yang rancangan saya, cuma tak buat lagi lah. Faham. Jadi selepas sesi kaunseling ni, Cik Yusof perlu ada perasaan yang lebih berani lah untuk menghadapi situasi-situasi yang berikut. Kerana saya faham bukan mudah untuk satu orang keluarkan apa yang dia rasa kepada especially kawan mereka lah. Jadi ia bukan satu perkara yang mudah dan ia juga bukan satu benda yang mustahil untuk kita lakukan. Betul tak Cik Yusof? Betul. Okey, baiklah. Daripada matlamat yang kita telah perolehi, kita telah bina bersama tadi, kita akan pergi kepada alternative stage ataupun plan, di mana di stage ini saya akan bawa satu intervention, iaitu REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy, di mana teori ini kita akan gunakan untuk kita selongkar ataupun selidik ataupun identify lagi masalah, dan kita akan cuba untuk mendapatkan alternatif untuk kita selesaikan isu Cik Yusof inilah. Jadi dalam REBT ni dia ada 5 akronim, iaitu A, B, C, D, E. Mari kita pergi kepada A dahululah. Jadi A, di mana kita
event di mana saya akan ulang balik peristiwa-peristiwa Cik Yusof yang telah Cik Yusof perolehi, di mana Cik Yusof ada masalah bersama kawan-kawan Cik Yusof, di mana Cik Yusof telah dipulau oleh rakan-rakan Cik Yusof. Cik Yusof tidak mendapat lainan yang baik daripada kawan-kawan Cik Yusof. Kawan-kawan Cik Yusof sentiasa mengeluarkan negatif behavior terhadap Cik Yusof, dan akibat daripada itu Cik Yusof mengalami sedikit gangguan. Jadi pada bahagian B pula, belief about event adversity, di mana kepercayaan Cik Yusof terhadap apa yang berlaku dari segi emotional, behavior dan perception ataupun pandangan Cik Yusof terhadap peristiwa yang telah berlaku pada Cik Yusof. Boleh Cik Yusof kongsikan pandangan yang pandangan yang telah Cik Yusof terhadap apa yang telah berlaku, dan adakah ada dari segi emosional terganggu ataupun kelakuan Cik Yusof telah berubah setelah peristiwa ini berlaku? Setelah peristiwa tersebut berlaku, benda yang saya rasa macam ada satu perubahan dalam diri saya adalah macam dari segi saya punya rasa macam sifat saya jenis yang macam sebenarnya saya open, saya jenis macam suka bergaul juga dengan orang, friendly tapi kira friendly jugalah, saya tak ada sombong dengan mana-mana. Tapi bila benda tu jadi, saya rasa macam nak ketepikan diri saya macam nak meminggirkan diri saya, macam saya nak duduk seorang-seorang, saya nak duduk macam kalau boleh duduk ujung-ujung tepi-tepi macam tu. Saya rasa macam tak nak bergaul dengan orang pun ada dah, sebab saya rasa macam insecure, saya rasa takut bila saya berinteraksi tu macam dia orang marah, ada keluar negative behavior yang buatkan saya rasa macam benda tu akan efek lah. Nanti satu kelas tengok saya akan malu juga lah. Jadi saya rasa macam nak menyendiri macam tu lah. Faham? Okey, jadi untuk segmen yang seterusnya adalah dispute to challenge irrational belief, di mana saya akan memberi kepercayaan yang baru terhadap Cik Yusof, di mana saya akan meyakinkan Cik Yusof atas peristiwa yang telah Cik Yusof lalui, di mana Cik Yusof perlu berasa confident dan yakin terhadap diri Cik Yusof untuk Cik Yusof execute action yang Cik Yusof nak lakukan selepas ini, di mana Cik Yusof nak menghadapi diorang. Cik Yusof perlu ada satu fikiran yang positif dan terbuka, di mana Cik Yusof akan dapat confident apabila Cik Yusof berasa positif ataupun bersangka baik pada mereka. Jadi seterusnya saya akan cadangkan informasi yang saya perolehi berkaitan dengan friendship, di mana untuk mendapat healthy friendship ni, ia haruslah bermula daripada diri kita sendiri. Ini terdapat dalam research paper yang saya telah baca. Memang terbukti bahawa apabila diri kita ni mengeluarkan satu aura positif, dan sekeliling kita akan menjadi positif. Contohnya apabila kita masuk kelas, kita membuat satu senyuman yang manis, kita bertegur sapa dengan rakan-rakan, kita bertanyakan khabar mereka. Mungkin sebelum datang ke kelas, kita boleh belikan mereka air atau sedikit makanan. Ia akan menjadikan environment tu, suasana tu menjadi lebih ceria, lebih positif. Jadi mungkin Cik Yusof boleh amalkan beberapa alternatif yang sesuai dengan keadaan Cik Yusof, di mana pilihan itu berada di tangan Cik Yusof dan decision pun berada di tangan Cik Yusof. Jadi Cik Yusof boleh pilih mana-mana information atau alternatif yang saya telah berikan yang bersesuaian dengan keadaan Cik Yusof. Jadi setakat ini sahaja, sesi kita sudah berada dalam 50 minit. Jadi ada apa-apa Cik Yusof nak cakapkan lagi tentang sesi kita ataupun sebagainya? Saya rasa buat masa ni tak ada, sebab saya nampak macam ada Cik Yusof pun dah bagi satu solution yang bagus untuk saya lakukan pada selepas ini. Mungkin benda tu saya akan lakukan, insya-Allah hubungan saya dengan kawan sekelas saya lelaki tu mungkin akan jadi semakin baik. Baik, jadi saya telah memberi alternatif dan pilihan adalah di tangan Cik Yusof untuk Cik Yusof buat decision di mana alternatif yang mana adalah yang terbaik. Jadi setakat ini sahaja sesi kita. Adakah Cik Yusof ingin tamatkan sesi ini pada kali ini sahaja, ataupun Cik Yusof berminat untuk bersambung sesi ini pada sesi seterusnya? Saya rasa tak ada sebarang permasalahan yang terjadi. Saya rasa saya pun dah puas hati sebab saya dapat satu solution yang boleh saya lakukan selepas ini. Jadi saya rasa saya akan tamatkan sesi kita lah untuk hari ini. Baik, okay, itu sahaja buat sesi kali ini. Jadi terima kasih Cik Imran. Semoga segala-galanya akan berjalan dengan baik selepas ini. Terima kasih. Sama-sama.